Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Okey. Hari ini sebelum kita mempelajari matematik tahun 1 bab wang, kita akan baca doa terlebih dahulu, iaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin rabbal alamin. Okey, matematik tahun 1 bab wang. Wang tu apa? Duit. Duit. Okey. Kalau zaman dahulu kita guna sistem barter. Okey. Misalnya sistem barter ini seperti pertukaran daging dengan ikan. Contohnya penjual itu dia ada daging dan pembeli itu dia ada ikan. Jadi dia tukar daging dengan ikan. Okey. Kalau zaman sekarang kita nak beli daging dekat pasar, kita tukar dengan wang, duit. Okey, kita bagi duit kita dekat penjual daging dan penjual daging kita bagi daging dekat kita. Okey, nampak situ? Okey. Nampak? Okey, contohnya kalau kita zaman sekarang kalau kita nak beli buah tomato, nak beli coklat, kita akan hulur duit kita dan penjual itu akan bagi coklat dekat kita. Tapi zaman dahulu kalau kita nak beli ikan, penjual itu jual ikan dan kita kena bagi daging dekat penjual itu. Macam dia tukar daging dengan ikan. Contohnya ini adalah penjual, ini adalah pembeli. Jadi pembeli ini tukarkan ikan itu dengan daging. Okey, sebab dia nak dapatkan ikan. Itu contohnya sistem barter. Okey. Seterusnya, kenali wang. Mari kita kenali wang. Okey, cikgu tak bawa duit shilling 50 sen hari ni. Tapi cikgu rasa cikgu ada duit duit kertas lah. Okey. Duit shilling cikgu ada. Duit shilling 5 sen sahaja. Okey, duit shilling 5 sen sahaja. Okey. Jadi ada duit shilling 50 sen, ada duit shilling 20 sen, duit shilling 10 sen dan duit shilling 5 sen. Okey, kenal duit shilling 50 sen macam mana? Kenal? Okey. Kenal duit shilling 20 sen macam mana? Macam ni. Kenal duit shilling 10 sen? Okey, ini. Dah kenal duit shilling 5 sen? Duit shilling 5 sen macam ni. Duit shilling 5 sen lebih kecil daripada duit shilling 10 sen. Duit shilling 10 sen lebih kecil daripada duit shilling 20 sen. Dan duit shilling 20 sen lebih kecil daripada duit shilling 50 sen. Jadi duit shilling 50 sen dan duit shilling 20 sen warnanya warna emas. Duit shilling 10 sen dengan duit shilling 5 sen warnanya perak. Okey. Saiz dia tak sama. Duit shilling 50 sen dengan duit shilling 20 sen dengan duit shilling 10 sen dan duit shilling 5 sen tak sama saiznya. Saiz duit shilling 50 sen dengan duit shilling 20 sen lebih besar berbanding duit shilling 20 sen. Tapi duit shilling 50 sen, duit shilling 20 sen, duit shilling 10 sen dan duit shilling 5 sen ada corak. Contohnya duit shilling 50 sen ada corak bunga raya. Okey, duit shilling 5 sen pun ada corak bunga raya. Okey. Okey, dapat kenali wang, dapat kenali duit shilling, dah dapat kenal duit shilling? Ni contohnya duit shilling 5 sen. Yang ada dekat tangan cikgu. Kat gambar ni duit shilling 50 sen. 20 sen, 10 sen dan 5 sen. Okey. Kita lihat pula kepada duit shilling 5 sen dengan duit shilling 20 sen. Duit shilling 20 sen ini warna ni warna emas. Duit shilling 5 sen warna dia perak. Bentuk dia bentuk bulat. Dan duit shilling 20 sen ada bunga raya corak dia. Dan begitu juga duit shilling 5 sen corak dia bunga raya. Okey. Bagi lihat wang ini, apakah yang sama? Apa pula bezanya? Okey. Duit shilling 5 sen dengan duit shilling 50 sen. Apakah persamaan duit shilling 5 sen dengan duit shilling 50 sen ini? Apakah persamaan duit shilling 50 sen dengan duit shilling 5 sen ini? Apakah persamaannya? Duit shilling 5 sen. Duit shilling 5 sen. Apakah persamaannya dengan duit shilling 50 sen? Bentuk dia bulat. Apakah perbezaannya duit shilling 5 sen dengan duit shilling 50 sen? Bentuknya adalah
Bentuk dia bulat tu sama. Itu warnanya. Duit shilling 50 sen warnanya emas. Duit shilling 5 sen warnanya perak. Okey. Lihat pula kepada wang kertas ini. Dekat sini, wang kertas ni. Ni wang kertas berapa ringgit ni? Yang cikgu pegang ni sekarang. Wang kertas RM1. Okey, pada wang kertas ini ada bunga raya, ada nombor 1, ada wow bulan kat belakang ni dan ada logo bank negara. Okey. Ini logo bank negara, ini bunga raya dan ini nombor 1 dan wow bulan. Dan duit kertas RM5 pula ada gambar Sultan Tengku Abdul Rahman. Okey, ini gambar Tengku Abdul Rahman. Dan ada bunga raya dan ada nombor, itu nombor 5 dan ada ada burung enggang. Okey, burung enggang daripada Sarawak. Okey, dan ada logo bank negara. Ini logo bank negara. Dan apakah pula yang terdapat pada duit kertas RM10? Apa yang terdapat pada duit kertas RM10? Okey, nombor. Ini nombor duit kertas RM10, ada nombor 10. Okey, dan ada gambar Tengku Abdul Rahman. Okey, Tengku Abdul Rahman. Dan ada logo bank negara. Logo bank negara. Logo bank negara. Dan ini pula adalah gambar bunga Rafflesia yang terdapat di negeri Sarawak. Okey, bunga. Ada gambar bunga. Okey, justru ini apakah pula? Nilai wang 5 sen dengan 10 sen. Nilai wang 10 sen. Ini nilai wang bagi 5 sen. Okey. Tengok menggunakan alat abakus, mula-mula kita kena lihat manakah nilai tempat dan nilai tempat. Okey, nilai tempat yang ini adalah nilai tempat bagi sa. Okey, sa dan ini bagi puluh. Okey, jadi titik di sini, titik di sini melambangkan, membezakan antara sen dan ringgit. Ini bahagian sen, ini bahagian ringgit. Jadi kalau bila kita menggunakan alat abakus, satu manet di tempat sa, daripada atas turun ke bawah, jadi nilainya 5 sen. Okey, manet yang ini pula, satu manet naik ke atas pada tempat puluh, jadi nilainya adalah 10 sen. Okey. Okey, titik ini menunjukkan titik yang mengasingkan atau membezakan antara tempat sen dan ringgit. Okey. Ini adalah tempat sen, dua ni adalah tempat sen dan dua ni adalah tempat ringgit. Okey. Okey. Seterusnya 20 sen. Okey, ini adalah nilai duit sini 20 sen. Okey, titik ini pisahkan ringgit dan sen. Titik ini memisahkan ringgit dan sen. Jadi 20 sen, ini adalah tempat sa dan ini adalah tempat puluh. Okey, jadi 20 sen, jadi 2 manet naik ke atas. Jadi nilainya 20 sen. Okey, 50 sen pula satu manet daripada atas turun ke bawah, jadi nilainya adalah 50 sen. Okey. Jadi duit shilling di sini adalah kumpulan 50 sen, 10 sen dan 5 sen. Jadi jumlahnya adalah 65 sen. Dan duit kertas RM1. Ini adalah duit kertas RM1. Dan bagaimana kita mengira duit kertas RM1 menggunakan alat abakus? Kaedah yang pertama iaitu kita kena pasti apakah tanda titik ini. Titik ini adalah yang memisahkan sen dan ringgit. Sen dan ringgit.
Ini bahagian ringgit. Sen dan ringgit. Jadi duit RM1, 1 manik naik ke atas, 1 manik naik ke atas. Jadi nilainya bagi alat abakus ini adalah RM1 pada tempat ringgit. Di sini tempat ringgit. Okey. Yang memisahkan ini memang memisahkan Dan ini tempat sen. Okey, RM5, 1 manik daripada atas turun ke bawah. Jadi nilainya adalah RM5 pada tempat ringgit. Ini tempat ringgit. Ini pula ada tempat sen. Okey. Seterusnya duit kertas RM10. Okey. 1 manik naik ke atas, jadi nilainya adalah RM10. Okey. Titik ini menunjukkan titik yang memisahkan antara ringgit dan sen. Ringgit dan sen. Okey. RM6. Ini ada RM6. Cara nak menggunakan alat abakus, 1 manik. Ni bahagian sen. Ni bahagian ringgit. Okay, ini bahagian ringgit. Jadi 1 manik daripada atas turun ke bawah jadi RM5. 1 manik daripada bawah naik ke atas jadi RM6. Okay. Okay. Okay, ini adalah titik memisahkan ringgit dan sen. Okey, sini kita letaklah manik, 4 manik. Tempat asal dia. Stay masih tidak berubah. Okey. Okey. Okey, seterusnya kita lihat pula kepada duit kertas RM1, 50 sen, 20 sen, 20 sen dan 10 sen jadi RM2. Jadi titik ini memisahkan antara ringgit dan sen. Titik ini memisahkan antara ringgit dan sen. Dan 2 manik naik ke atas, jadi nilainya adalah RM2. Okey, tukar wang. Okey, 10 sen sama nilai dengan 5 sen, 5 sen. 20 sen sama nilai dengan 10 sen, 10 sen. 20 sen sama nilai dengan 10 sen, 5 sen dan 5 sen. Dan 50 sen sama nilai dengan 10 sen, 10 sen, 10 sen, 10 sen dan 10 sen. Dan 20 sen sama nilai, 50 sen ni sama nilai dengan duit 5 keping duit shilling 10 sen. 50 sen sama nilai dengan duit keping shilling 10 sen. Okey, 5 keping duit shilling 5 keping duit shilling 10 sen. Okey, dan 50 sen sama nilai dengan duit keping shilling 1 duit shilling 20 sen. 1 keping duit shilling 20 sen. Dan 3 keping duit shilling 10 sen. Okey, 1 duit shilling 20 sen dan 3 keping duit shilling 10 sen. Dan 50% sama nilai dengan 4 keping duit shilling 10 sen. Dan 2 keping duit shilling 5 sen. Okey. Dan ini pula duit shilling 50 sen sama nilai dengan 2 keping duit shilling 20 sen. 2 keping duit shilling 20 sen dan 1 keping duit shilling 10 sen. 10 sen.
Okey. Tengok sini pula. Duit kertas RM1 sama nilai dengan 100 sen. Duit kertas RM1 sama nilai dengan 100 sen dan duit kertas RM1 sama nilai dengan 100 sen. Tapi 100 sen di sini adalah gabungan antara 50 sen dan 50 sen. Dan 100 sen ini adalah gabungan antara 5 keping duit shilling 20 sen. Dan 100 keping di sini adalah gabungan antara 4 keping duit shilling 20 sen dan 2 keping duit shilling 10 sen. Okey. Apakah yang dimaksudkan dengan tukaran wang? Tukaran wang ni maksudnya yang memberi dan menerima wang yang sama nilai. Okey, kalau cikgu kata tukar wang duit kertas RM1. Jadi maksudnya 2 keping duit shilling 50 sen. Tukaran wang ini maksudnya memberi nilai yang wang yang sama nilai. Okey, contohnya cikgu kata tukar duit shilling 50 sen. Maksudnya cikgu akan dapat contohnya 5 keping duit shilling 10 sen. Maksudnya itu maksudnya tukaran wang. Okey. Okey, jadi di sini cikgu latih murid-murid tentang bagaimana pula kita nak tukar wang duit shilling RM5. Duit shilling RM5 ni sama nilai dengan 5 keping duit kertas RM1. Dan duit kertas RM5 ni, duit kertas RM5 ni sama nilai dengan duit kertas 5 keping duit kertas RM1. Dan duit kertas RM5 ni sama nilai dengan 3 keping duit kertas RM1 dan 4 keping duit shilling 50 sen. Dan duit kertas RM5 ni sama nilai dengan 4 keping duit kertas RM1 dan 1 keping duit kertas duit shilling 50 sen dan 2 keping duit shilling 20 sen dan 1 keping duit shilling 10 sen. Jadi nilainya sama dengan RM5. Okey, yang ini nilainya sama dengan RM5. Yang ini pun nilainya sama dengan RM5 dan yang ini sama nilai dengan RM5. Okey. Dan yang ini pula okey, duit kertas RM10 sama nilai dengan 2 keping duit kertas RM5. Contohnya cikgu pergi ke kedai. Cikgu kata, boleh tak saya nak tukar duit kertas RM10 ini dengan 2 keping duit kertas RM5. Jadi tukang kedai tu dapat duit 1 keping duit kertas RM10 dan dia akan tukar dengan cikgu 2 keping duit kertas RM5. Contohnya kan, Hana pergi ke kedai. Saya nak 2 keping duit kertas RM5. Saya bagi RM10 sekeping. Jadi Hana pun dapat pecahan wangnya RM5, RM5. Ataupun bahasa mudahnya pecahan lah. Okey, contohnya RM10. Duit kertas RM10 sama nilai dengan 1 keping duit kertas RM5 dan 3 keping duit kertas RM1 dan 4 keping duit shilling 50 sen. Okey. Di sini bagaimana kita ingin dapat wang dan catat wang. Okey, bagaimana kita ingin dapat wang dan catat wang? Okey. Cara kita dapat wang, ada orang dia dapat wang melalui datuk beri kepada dia, wang jualan, wang saku, hadiah dan duit raya. Itu cara dia dapat wang dia. Okey. Apakah ada cara lain selain daripada dia dapat wang itu dengan cara ayah dia, datuk dia beri, ataupun wang jualan, ataupun wang saku, ataupun hadiah dan duit raya? Ya, setengah orang dia dapat wang itu melalui guru bagi pada dia, ataupun kawan bagi hadiah kepada dia. Okey, itu cara dia dapat wang. Okey. Okey, Liming simpan duit untuk beli beg duit. Liming bina jadual. Okey, buat jadual, simpan duit. Liming simpan duit untuk beli beg duit. Okey. Jadi tarikh yang pertama 10/3/2017, 16/3/2017 dan 24/4/2017. Sumber wang nenek beri RM10. Dia guna duit RM10 itu untuk beli buku cerita RM5 harga dia. Jadi berapakah wang yang dia dapat simpan? Iaitu RM5.
Okey, pada hari yang kedua 16/3/2017, wang saku yang dia ada iaitu 90 sen. Dan dia belanja 90 sen itu dengan membeli roti 40 sen. Jadi berapakah yang dia simpan? Iaitu 50 sen. Dan 24/4/2017 dia jual tin dapat harga RM5 dan dia belanja buku RM RM1. Jadi wang yang disimpan iaitu RM4. Okey. Jadi jumlah yang dia simpan iaitu RM4 tambah dengan RM5 tambah dengan 50 sen iaitu RM9.50. Okey. Jadi Limin dapat simpan duit untuk beli bil duit iaitu RM9.50. Jadi dia dapat simpan duit iaitu RM RM9.50. Iaitu ni simpanan dia. Dia dapat simpan RM RM5 tambah dengan RM RM4 tambah dengan 50 sen. Jadi jumlah dia iaitu RM RM9.50. Okey, jom kita selesaikan. Kim beli pembaris dan pemadam, kira jumlah harga. Jadi pembaris dan pemadam 50 sen tambah dengan 30 sen jadi 80 sen. 50 sen tambah 30 sen jadi berapa, Ana? Jadi 80 sen. Okey, 5 tambah 3. 5, 6, 7, 8. Jadi 80 sen. Okey, 80 sen. Okey, dan cara yang kedua 50 sen tambah dengan 30 sen 80 sen. Okey. Cara yang seterusnya. Okey, ni cara yang pertama. Cara yang kedua iaitu bilang terus 50 sen, 70 sen dan 80 sen. Okey. Okey, soalan dia, Kim beli pembaris dan pemadam, kira jumlah harga. Jadi cara yang pertama digunakan 50 sen tambah dengan 30 sen sama dengan 80 sen. Cara yang kedua digunakan bilang terus 50 sen, 70 sen dan 80 sen. Jadi jumlahnya adalah 80 sen. Okey, cara yang ketiga dia guna alat abakus. 50 sen di sini bahagian sen, satu magnet turun ke bawah 50 sen tambah dengan 30 sen naik ke atas 3 magnet. Jadi jumlahnya adalah 80 sen. Okey. Dan okey, Arisa ada 55 sen, Fefe ada 25 sen lebih daripada Arisa. Berapa wang Fefe? Jadi cara yang pertama 55 sen tambah dengan 25 sen sama dengan 80 sen. Okay, cara yang kedua 55 sen tambah dengan 25 sen sama dengan 80 sen. Jadi wang Fefe ada 80 sen. Okey. Okey. Okey, Ravin derma RM5, Kama juga derma RM5. Kira jumlah wang itu. Jadi RM5 tambah dengan RM5 sama dengan RM10. Cara yang kedua, RM5 tambah dengan RM5 ialah RM10. Tolong tutup pintu. Okey, soalan yang pertama, Ravin derma RM5, Kama juga derma RM5. Kira jumlah wang itu. Jadi RM5 tambah RM5 sama dengan RM10. Okey, ni cara yang kedua. RM5 tambah dengan RM5, jumlah wang itu ialah RM10. Maknanya cara yang kedua diguna betul-betul duit kertas RM5. Jadi RM5 tambah RM5, jadi jumlah itu iaitu RM10. Okey. Soalan yang seterusnya, Farah ada 80 sen. Dia beli pelekat, kira baki wang Farah. Okey, 80 sen tolak dengan 70 sen. Jadi cara yang pertama 80 sen tolak dengan 70 sen sama dengan 10 sen. Okey, cara yang kedua.
Okey, cara yang kedua, 80 sen tolak dengan 70 sen sama dengan 10 sen. Dia guna alat abakus ni. Okey. 1 manik turun ke bawah dan 3 naik ke atas. Jadi 80 sen tolak dengan 70 sen. Okey. Dia tolak, manik yang berwarna biru ni naik ke atas dan 2 turun ke bawah. Jadi di sini nilainya adalah 10 sen. Okey. Cara beza harga antara kerinci dengan topi, RM6 tolak dengan RM3. Cara yang pertama, bila menurun, RM6 tolak dengan RM3. Maknanya menurun sebanyak 3 kali. 1, 2, 3. Jadi RM6 tolak dengan RM3 sama dengan RM3. Beza harga ialah RM3. Okey, seterusnya cara yang kedua, RM6 tolak dengan RM3 sama dengan RM3. Okey. Okey, soalan seterusnya, Saiful ada RM10, dia derma RM4 kepada orang miskin. Berapa wang yang tinggal? Jadi RM10 tolak dengan RM4 sama dengan RM6. RM10 tolak dengan RM4 sama dengan RM6. Okey, itu cara yang pertama. Maksudnya dia ada duit kertas, 1 keping duit kertas RM5 dan 5 keping duit kertas RM1. Jadi dia tolak duit kertas RM1 ni sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Jadi baki yang tinggal adalah RM6. Okey, cara yang kedua, kita daripada RM10 kita bilang secara menurun. Okey, 1, 2, 3, 4, sebanyak 4 kali. Jadi RM10 tolak dengan RM4 sama dengan RM6. Jadi wang yang tinggal ialah RM6. Okey. Soalan seterusnya, Yin ada RM10, Wafi ada RM2, kurang daripada Yin. Kira wang Wafi. Jadi RM10 tolak dengan RM2. Cara yang pertama, RM10 tolak dengan RM2 sama dengan RM8. Jadi wang Wafi ialah RM8 sebab dia kata Wafi ada RM2 kurang daripada Ying yang ada RM10. Jadi wang Wafi adalah RM8. Okey, seterusnya. Soalan seterusnya, wang dalam tabung Adib ada 80 sen. Dia masukkan 20 sen lagi. Berapa jumlah wangnya? Jadi 80 sen tambah dengan 20 sen sama dengan 100 sen. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua, 100 sen. Okey, sorry. Cara yang kedua 80 sen. Okey, menaik. Jadi tambah 10 sen, tambah 10 sen, jadi 100 sen. Jadi 80 sen tambah dengan 20 sen sama dengan 100 sen. Jadi jumlah wang Adib ialah 100 sen. Okay, seterusnya, Aini ada 25 sen, Aisyah pula ada 65 sen. Berapa lagi wang yang perlu Aini simpan supaya wangnya sama banyak dengan wang Aisyah? Jadi wang yang perlu Aini simpan iaitu 65 sen. Sini 25 sen, iaitu wang Aini. Jadi Aisyah pula ada 65 sen. Berapa lagi wang yang perlu Aini simpan supaya wangnya sama banyak dengan Aisyah yang 65 sen, iaitu 25 sen tambah tempat kosong sama dengan 65 sen. Jadi 25 sen di sini jadi 40 sen. Jadi 25 sen tambah dengan 40 sen sama dengan 65 sen. Okay, seterusnya, soalan, Najwa beli roti, dia bayar guna wang RM1. Berapa duit 20 sen, 10 sen atau 5 sen yang mungkin diterima? Dan jadi cara yang pertama, duit RM1 tolak dengan 60 sen. Jadi harga roti tersebut 60 sen. Jadi RM1 tolak dengan 60 sen, jadi bakinya adalah 40 sen. Jadi Najwa mungkin terima 4 duit 10 sen. Dan cara yang kedua, 100 sen tolak dengan 60 sen sama dengan 40 sen. Jadi Najwa mungkin terima 4 duit 10 sen. Dan seterusnya, uji diri selesaikan soalan yang pertama. Okey, kita lihat dulu gambar ini. Air soya 80 sen, donat 50 sen, burger RM2, kek RM1, wafer RM3, karipat 40 sen, ayam goreng RM2. Berapa jumlah harga satu donat dan satu karipat? Jumlah harga satu donat dan satu karipat adalah, donat harga dia 50 sen. Okey, jadi 50 sen. Okey. Harga donat 50 sen. Jadi 50 sen tambah dengan karipat. Harga karipat 40 sen. Jadi jumlah harganya adalah 90 sen. Okey, ni cara jawab bagi soalan A. Dan soalan B, kira beza harga satu ayam goreng dengan satu kek. Beza harga ayam goreng dengan satu kek. Jadi RM RM2, ayam goreng harga dia RM RM2. Beza harga dia dengan
sebiji kek itu RM RM1 kan, sebiji kek. Jadi beza harganya adalah RM RM1. Okey, ini bagi cara menjawab soalan B. Dan C, Sarah ada RM3, dia beli satu burger. Kira baki wang Sarah. Sarah ada RM3, RM RM3, dia beli burger. Burger harga dia RM2. Jadi RM RM3 tolak dengan burger harga dia RM RM2. Jadi baki wang Sarah adalah RM RM1. Dan Kim ada 50 sen, dia ingin beli air soya. Berapa lagi wang yang diperlukan? Okey, Kim ada 50 sen, dia ingin beli air soya. Berapa lagi wang yang diperlukan? Jadi 80 sen tolak dengan 50 sen. Jadi duit yang diperlukan adalah 30 sen. Okay. E, Ramji bayar RM5 untuk satu wafer. Berapa duit shilling? 50 sen yang diterima. Okay. Jadi RM RM5, wafer harga dia RM RM3. Jadi RM RM5 tolak dengan RM RM3. Jadi bakinya adalah RM RM2. Jadi berapa duit keping 50 sen yang diterima? Iaitu RM RM2 sama nilai dengan 4 keping duit shilling 50 sen. Jadi duit shilling 50 sen yang diterima iaitu 4 keping. Okey. Okey, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.